Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 8 GIG 1012 Falsafah dan Isu Semasa. Dalam video ini, saya bersama rakan sekumpulan saya akan membentangkan poster kami yang bertajuk Pandangan Falsafah terhadap Pandemik COVID-19. Terdapat 3 falsafah yang telah kami gunakan, yaitu falsafah Stoicism, falsafah Aristotelianism, dan falsafah State of Nature oleh Thomas Hobbes. Marilah kita mulakan pembentangan ini dengan sedikit latar belakang. Falsafah pertama ialah Stoicism. Stoicism adalah kebolehan atau keupayaan seseorang untuk mengawal perasaannya. Seseorang yang stoik kekal tegas, maka boleh bersifat positif dan berusaha memajukan diri sendiri. Stoicism adalah diperkenalkan oleh Zeno. Falsafah ini boleh dicerminkan melalui sikap dan tindakan orang ramai semasa pandemik COVID-19, yaitu bersifat tenang dan mempelajari ilmu baharu. Kita akan lihat falsafah pertama, yaitu Aristotelianism. Aristotelianism diperkenalkan oleh Aristotle dan telah diasimilasikan ke dalam kehidupan orang ramai. Aristotle yakin bahawa tiada orang boleh hidup bersendirian kerana kita semua manusia, bukan haiwan, bukan Tuhan. Hidup bersendirian adalah hidup yang tidak sentimen bagi manusia, kerana manusia terdiri daripada cinta, ceria, semangat, dan sebagainya. Melalui Aristotelianism, boleh diketahui bahawa rakyat perlu bekerjasama mengharungi wabak pandemik ini, malah juga menonjolkan kepentingan hubungan keluarga dan rakan bagi seseorang. Seterusnya, falsafah ketiga ialah State of Nature oleh Thomas Hobbes. Menurutnya, terdapat keperluan seseorang atau sesuatu pihak berkuasa pusat yang kuat untuk menjamin hak dan mengelakkan perselisihan atau perang yang mungkin berlaku. Pendapat beliau ini amat sinonim dengan keperluan undang-undang kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 ini untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Walaupun demikian, beliau juga menyatakan bahawa jika kuasa pusat itu tidak bertindak betul, kekacauan akan timbul. Nama saya Tobias dan saya akan menjelaskan tentang objektif kajian ini, yaitu untuk memahami konsep falsafah yang boleh dilihat sepanjang COVID-19 dan macam mana falsafah tersebut boleh diaplikasikan dalam senario pandemik ini. Kami juga akan mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara falsafah-falsafah tersebut bagi menghayati falsafah yang diutuskan oleh ahli falsafah dahulu. Saya Lim Yuan Heng, saya akan meneruskan dengan ulasan literasi. Kami telah membandingkan perspektif dan pandangan pelbagai falsafah yang telah wujud dalam menangani pandemik COVID-19 yang berlaku kebelakangan ini. Ketiga-tiga falsafah tersebut yang akan kita ulaskan ialah falsafah Stoicism, Aristotelianisme dan falsafah State of Nature oleh Thomas Hobbes. Pertama, kita akan merujukkan kepada falsafah Stoicism. Berdasarkan artikelnya, falsafah Stoicism menekankan kebajikan, toleransi dan kawalan diri. Dalam Encyclopedia Britannica, Saunders menyatakan bahawa humans as world citizens have an obligation and loyalty to all things in that city. Petikan ini bermaksud manusia memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam menjaga alam dunia. Selain memikirkan dunia ini adalah idealistik, Stoik cuba menguruskan dunia ini dengan kebijaksanaan, kesabaran, keadilan dan keberanian. Atau dalam kata yang lain, Stoik menolak segala unsur negatif. Dalam The Encyclopedias of Political Thought, Gibbons berkata bahawa in their various discussions of the stage, they maintained that the only condition needed for the truly happy human life was moral virtue. All other possessions such as health or wealth are indifference. Maksudnya, untuk mencapai kesejahteraan hidup, nilai murni dapat membantu tetapi bukan sikap materialistik. Stoicism juga mengalahkan disiplin dan kemajuan diri yang dapat menambah baik kehidupan seseorang dan mengelakkan sifat keterlaluan yang menimbulkan kegelisahan. Berdasarkan referens falsafah kedua yang kita kajikan, iaitu Aristotle The Complete Work, Aristotle mempunyai satu petikan yang amat mendalam, iaitu he who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or God. Aristotle beryakin bahawa tiada orang dapat hidup bersendirian atas sebab kita semua ialah manusia, tetapi bukan haiwan atau Tuhan. Yang penting ialah manusia perlu ada kawan bagi mencapai kebahagiaan hidup. Husna telah menjelaskan teori ini dalam falsafah etika Aristotle yang mengatakan bahawa seorang sahabat sama dengan satu jiwa dalam dua orang. Ringkasnya, dua orang individu
Yang bersahabat adalah dikaitkan antara satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Referensi ketiga yang kami kajikan ialah falsafah State of Nature yang ditulis dalam buku Leviathan oleh Thomas Hobbes. Beliau telah mengemukakan bahawa keadaan asas semula jadi manusia adalah anarki. Dalam hal ini, kehidupan bagi kebanyakan orang dikaitkan solitary, poor, brutish, nasty and short. Ini memberi idea bahawa setiap orang mempunyai hak untuk membuat apa sahaja bagi menjamin hak dan pandangan dirinya. Hal ini telah menunjukkan bahawa tiada orang untuk berkompromi dalam sesuatu perkara. Keadaan ini boleh dikatakan sebagai war of all against all dan boleh mencetuskan kehuru-haruan. Dan sudah jadi kepastian bahawa state of nature bukan suatu benda yang dinanti-nantikan sebab in such condition there is no place for industry because the fruit thereof is uncertain and consequently no culture of the earth, no navigation nor the use of commodities that may be imported by sea, no commodious building, no instrument of moving. Seperti yang dipetik dari artikel oleh Bufaci yang bertajuk Coronavirus, it feels like we are sliding into a period of unrest but political philosophy offers hopes. Petikan ini memberikan imej buruk dunia dari pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi dan sosial yang dikira sebagai akibat manusia yang sentiasa bersengketa. Hal ini demikian kerana politik manusia telah memusnahkan segala. Oleh itu, suatu kuasa politik yang kuat dan bertindak dengan betul perlu menjalankan pengawalan supaya konflik dan kekacauan rakyat boleh dielakkan. Berbanding ketiga-tiga falsafah di atas, setiap falsafah mempunyai keistimewaannya. Dari segi sosial masyarakat, falsafah Stoicism mementingkan perkembangan diri manusia, tetapi falsafah Aristotle pula menekankan kerjasama antara satu individu dengan individu yang lain. Falsafah Hobbes pula menunjukkan kontroversi, di mana pembalahan dan persengketaan akan berlaku kalau ada manusia atas sebab dua pihak yang berpandangan berbeza. Dari aspek dalaman manusia pula, falsafah pertama dan kedua menekankan sifat baik, bermoral dan beretika dalam meningkatkan iman diri. Tetapi, falsafah ketiga menunjukkan pandangan lain dari sifat manusia yang hodoh. Setiap falsafah telah menunjukkan perspektif berbeza, sama ada baik dan buruk, dan semua ini akan berlaku pada manusia. Metodologi kajian. Kajian ini adalah untuk mengaji pandangan rakyat terhadap pandemik COVID-19 selaras dengan tiga konsep falsafah, iaitu Stoicism, Aristotelianism, dan State of Nature. Terdapat dua cara yang kami gunakan dalam kajian kami, iaitu soal selidik dan kajian sumber yang sah. Dalam soal selidik, kami telah mengumpul data dari pelajar Universiti Malaya melalui Google Form. Soal selidik ini melibatkan 50 orang responden dan bertujuan untuk mengumpul pandangan mereka terhadap pandemik COVID-19 selaras dengan perspektif falsafah yang berbeza. Kedua, kami juga menggunakan kajian sumber yang sah seperti buku, rujukan, artikel, blog dan internet yang telah dikajikan. Maklumat relevan dikumpulkan dan perbandingan maklumat dibuat untuk memastikan ketepatannya. Dalam seksyen soalan berkaitan dengan Stoicism, kita mendapati bahawa 70% daripada responden bersifat tenang ketika pelaksanaan perintah pengawalan pergerakan diumumkan. 26% berasa terkejut dan 4% berasa stres. Kajian juga menunjukkan bahawa semua responden mengetahui dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh KKN dan NKN. Kita juga dapat mendapat bahawa sebanyak 90% daripada responden pernah melakukan atau mempelajari sesuatu yang baru sepanjang PKP dan PKPB ini, dan hanya 10% daripada responden yang tidak melakukan apa-apa yang baru. Bagi seksyen soalan yang bertema Aristotelianism, boleh diperhatikan bahawa 80% daripada responden pernah berasa sunyi dan rindu terhadap ahli keluarga atau kawan-kawan semasa tempoh PKP, manakala 20% daripada responden pula tidak. Apabila ditanya sama ada responden sering menghubungi keluarga atau orang kesayangan ketika PKP untuk mengetahui perkembangan terkini, terdapat 90% daripada responden telah menjawab ya, manakala 10% daripada responden telah menjawab tidak. Kami juga mendapati bahawa 48 orang responden akan lebih menghargai orang terdekat masyarakat
dan universiti mereka selepas PKP ini, dan hanya 2 orang responden telah menjawab tidak. Dalam seksyen yang berkaitan dengan falsafah State of Nature oleh Thomas Hobbes, kita meminta responden untuk menilai prestasi kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 dari skala 1 hingga 10, di mana 1 adalah sangat tidak memuaskan dan 10 adalah sangat memuaskan. Terdapat 4% daripada responden telah memberikan 5, 12% daripada responden memberikan 6, 16% daripada responden telah memberikan 7, 34% dari responden telah memberikan 8, 16% daripada responden memberikan 9, manakala 18% daripada responden telah memberikan 10. 90% daripada responden berasa sesebuah kerajaan persekutuan yang berkuasa kuat diperlukan dalam usaha menangani wabak COVID-19, manakala 10% tidak berpendapatan sedemikian. Seterusnya, 96% daripada responden memilih pengawalan yang ketat oleh kerajaan pusat, manakala 4% daripada responden memilih kebebasan individu. Hanya 49 responden yang menjawab soal selidik yang memerhatikan pandemik ini secara menyeluruh, iaitu sama ada falsafah penting untuk menangani masalah yang dihadapi semasa pandemik atau semasa kehidupan harian anda. Terdapat 89.8% daripada responden yang menjawab ya, dan terdapat 10.2% daripada mereka yang menjawab tidak. Nama saya Leong Jilang. Nombor matriks MIA 190055. Dalam seksyen soalan yang berkaitan dengan stoikisme, kami mendapati bahawa responden mempunyai ciri-ciri stoikisme, iaitu ketenangan seseorang semasa menghadapi cabaran atau dugaan, dan mempunyai kebolehan untuk memajukan diri pada masa yang sama. Ini adalah disebabkan mereka tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan kita. Berdasarkan respons dalam seksyen soalan yang berkait rapat dengan Aristotelianisme pula, kami dapati bahawa falsafah Aristotelianisme juga dipaparkan melalui jawapan kebanyakan responden, kerana mereka menunjukkan keinginan untuk bersosial dan berinteraksi dengan individu lain. Situasi ini selaras dengan nukilan Aristotle, iaitu manusia perlu ada kawan supaya dapat mencapai kebahagiaan hidup. Manakala kalau kita rujuk kepada respons dalam seksyen soalan yang berkaitan dengan falsafah Hobbes pula, majoriti responden berpendapat bahawa peranan kerajaan dalam mengawal serta menghadapi pandemik COVID-19 ini adalah penting. Dan kami juga telah memerhati secara keseluruhan bahawa kebanyakan responden adalah puas hati dengan prestasi dan usaha kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Konklusinya, dalam kajian dan analisis berkaitan dengan falsafah-falsafah tersebut, kita mendapati majoriti responden mengaplikasikan falsafah-falsafah tersebut sepanjang pandemik ini. Malah dalam kehidupan biasa pula, manusia perlu mengamalkan nilai dan perspektif yang betul, mula dengan diri sendiri, kemudian kerjasama komuniti, dan akhirnya saling bertoleransi supaya tiada penjanggahan pandangan yang berbeza antara pemimpin negara yang berwibawa. Pengamalan falsafah-falsafah tersebut oleh masyarakat mungkin juga tidak diketahui oleh mereka. Ini menunjukkan setiap masyarakat mempunyai konsep falsafah di hati mereka yang memimpin kehidupan mereka ke arah harmoni. Di bawah poster tersebut ialah rujukan yang telah kami gunakan dalam ulasan literasi topik kami. Dengan ini, saya mewakili semua rakan sekumpulanku ingin meminta maaf kalau ada tersilap cakap semasa pembentangan ini. Sekian, terima kasih.